Jadi kata ulama, plot pembunuhan Yahya dirancang oleh wanita. Plot rancangan ini dibuat, ada satu riwayat yang paling sahih tentang kewafatan Nabi Yahya. Ini catatan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Dia ambil daripada jalur Urwah bin Zubair. Ma qutila Yahya bin Zakaria illa fi imraati bughyin. Nabi Yahya tidak dibunuh kecuali disebabkan dendam kesumat seorang wanita. Yang membunuh, yang merancang pembunuhan dia siapa? Salome. Siapa Salome? Anak perempuan Herodias. Kenapa pula dia yang bunuh? Kan bukan mak dia. Sebab dia kesian tengok maknya Frah tak dapat kahwin. Campur dia pun suka juga dapat pok tiri raja. Suka jadi. Siapa tak suka jadi raja, tuan-tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sehat wal afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Bekasih yang berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang berbahagia Major General Datuk Haji Muhammad Rashidi bin Bujal, Ketua Pengarah Kor Agama Angkatan Tentera, Merangkap Pengurusi Masjid Khalid bin Al-Walid Kementah, yang bahagia Brigadier General Haji Muhammad Hamzah bin Adam, Timbalan Ketua Pengarah Dasar dan Pengurusan, Merangkap Timbalan Pengurusi 1 Masjid Khalid bin Al-Walid, yang diraikan juga yang bahagia Brigadier General Datuk Abdul Jabbar bin Muhammad Aris, Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Pembangunan Insan, Merangkap Pengurusi Jawatan Kuasa Takmir Masjid Khalid Al-Walid Kementah. Seterusnya para pegawai ahli jawatan kuasa dan sukarelawan masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para perwira, bintara, petanda, prajurit, seluruh keluarga besar Angkatan Tentera Malaysia, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini, dan seterusnya dapat kembali bertatap muka setelah kali terakhir kita bergabung kira-kira setahun 3 bulan 16 hari yang lepas. InsyaAllah pada malam ini kita akan cuba menggali rahsia untuk mencari ibrah daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Hadirin hadirat sekalian, Isra' Mi'raj ini kisah luar biasa, sudah kita maklum. Ianya di luar daripada jangkauan akal manusia. Carilah profesor paling botak dalam dunia sekalipun, dia takkan setuju peristiwa ini boleh diulas dari segi ilmu manusiawi. Kita sebagai orang Islam mempercayai kerana ianya direkodkan dalam Quran, full stop. Surah Al-Isra ayat pertama cerita tentang Isra', dan dalam cerita Mi'raj direkodkan dalam surah An-Najmi ayat 13 sampai 18. Dan sahabat-sahabat bukan sedikit yang meriwayatkan hadis-hadisnya, 16 orang. Maka mustahil mereka berpakat untuk mencipta sesuatu cerita.
Saya kira tentang keberadaan ataupun kesahihan cerita Isra' Mi'raj, no doubt about it. Tak ada orang nak pertikaikan. Cuma malam ini kita nak melihat ibrah. Isra' Mi'raj ini dibahagikan kepada 3 fasa. Fasa sebelum, semasa dan selepas. Pada kesempatan malam ini saya ingin mengajak tuan-tuan berkongsi suatu cuplikan peristiwa, iaitu ketika Nabi melakukan Isra'. Antara program yang diaturkan oleh Allah untuk nak menaikkan kembali semangat Nabi adalah dipertemukan dengan senior-senior dia yang dahulu. Antara Nabi-Nabi yang Nabi bertemu tu ada beberapa. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, langit keempat dengan Nabi Idris, langit kelima dengan Nabi Harun, langit keenam dengan Nabi Musa, dan langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Dan ini berdasarkan riwayat yang sahih, iaitu first Nabi jumpa Nabi Adam, faqala hadza abuka Adam fasallim alaihi. Ketika Nabi sampai langit pertama, Jibril introduce, ini Adam, bagi salam kepada dia. Fasallamtu alaihi faradus salam, aku beri salam, Adam jawab salam. Summa qal marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Welcome, selamat datang wahai anak yang baik, nabi yang baik. Nabi naik pula ke langit yang kedua. Langit kedua dia bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Sama juga haza Yahya wa Isa fasallim alaihima. Inilah Yahya, ini Isa. Dia perkenalkanlah senior-senior dia. Jadi Nabi pun disuruh beri salam, dia jawab, dan mereka doakan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Selamat datang saudara kami orang baik dan nabi yang baik. Naik ke langit ketiga jumpa Nabi Yusuf, cerita yang sama. Naik langit keempat jumpa dengan Nabi Idris, cerita yang sama. Naik langit kelima jumpa dengan Nabi Harun, cerita yang sama. Naik langit keenam jumpa Nabi Musa. Kita maklum ceritanya, Nabi Musa menangis kerana melihat umatnya tak sehebat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik langit ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dia duduk pada langit yang last sekali. Itu ulama bahaskan, kenapa bila Nabi lepas naik langit ketujuh, dapat perintah sembahyang, dia akan tempuh Nabi Ibrahim dulu. Lepas tu baru Nabi Musa. Kenapa yang suruh minta diskaun Nabi Musa? Kenapa Nabi Ibrahim diam? Padahal dia lalu Nabi Ibrahim dulu. Kata ulama, Nabi Ibrahim ni dia seorang yang sangat taat. Never say no. Kalau jenis dia suruh buat 50, beres boh. Dia tak ada diskaun lah. Sebab sejarah Nabi Ibrahim begitu. Tuan-tuan tengoklah sejarah dia. Tuhan suruh dia bersunat, dia bersunat je. Sunat zaman Nabi Ibrahim, dia orang pertama bersunat, bukan pakai laser macam anak kita. Sunat pakai kapak bil qadumi, kata Nabi, hadis Bukhari. Sunat pakai kapak umur 80 tahun. Dia never say no. Allah suruh dia bela Kaabah, beres boh, dia bela je. Allah suruh dia panggil orang buat haji, beres boh, dia never say no. Sampai ke muncak Allah suruh dia sembelih anak, beres boh, beres belaka. Oh, kita kalau dapat anak buah beres boh begini lega tuan-tuan, lega sungguh. Suruh benda pun beres boh. Jadi bila Nabi kita tempuh Nabi Ibrahim memang dia tak suruh minta diskaun. Teruskan 50 pun 50 lah. Tetapi yang minta diskaun adalah Nabi Musa. Saya tidak nak bercerita tentang itu. Daripada 7 Nabi yang Nabi 8 yang Nabi bertemu ni, kalau tuan-tuan perhatikan rahsia, setiap Nabi ni dia ada dia punya yang tersirat. Nabi ada ratus ribu. Kenapa tiba-tiba Allah aturkan Nabi berjumpa dengan Nabi yang terpilih saja, the creamiest among the creamier? Ada ratus ribu lagi Nabi-Nabi, tapi dia pilih Adam secara spesifik. Rupanya setiap Nabi itu membawa kisah tersendiri. Sebab itu Isra' Mi'raj ini adalah peristiwa yang kita kena tengok, kena read between the lines. Dia ada yang tersirat. Allah aturkan satu-satu. Nabi Idris misalnya.
Nabi Idris ni, saya ingat kita jarang dengar cerita Nabi Idris. Apa rahsia? Why? What is the because? Oh, rahsianya banyak. Kenapa jumpa Nabi Harun? Musa dengan Ibrahim alaihissalam tu kita maklumlah, mereka tu memang otai semua. Tapi malam ni saya tidak ulas semualah, nanti banyak pula uraiannya. Kita ambil salah satu saja yang Nabi jumpa, iaitu pada langit yang kedua, Nabi dipertemukan dengan Nabi Yahya. Saya perlu jelaskan, cerita ini adalah hadis sahih. Jangan pula ada yang akan kata ini cerita Nabi jumpa Nabi itu semua hadis dhaif. No, ini hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari masukkan dalam Kitabus Salah, bab kaifa furidatis salah fil Isra, hadis nombor 349. Dan Imam Bukhari masukkan ulang sekali lagi dalam Kitabul Tauhid, bab ma jaa fi qaulihi azza wa jalla wa kallama Allah Musa taklima, hadis nombor 7515. Imam Muslim pun ambil hadis ini, masukkan dalam kitab Al-Iman, bab Al-Isra' bi Rasulillah ila samawati wa fardus salawat, hadis nombor 415. Jadi cerita Nabi jumpa senior dia, ini tak ada keraguan. Jangan kata ni hadis lemah, hadis palsu, rekaan penceramah. Tak. Ini ceritanya ada kebenaran. Baik, kita ambil satu saja pelajaran. Mengapa Nabi dipertemukan dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa? Dia package sekali. Summa sa'ida bi hatta atas sama tsaniyah. Aku naik ke langit kedua, fastaftah, langit kedua terbuka. Falamma khalastu idza Yahya wa Isa wa hum ibnal khalati. Bila terbuka langit kedua, aku nampak dua laki-laki diperkenalkan oleh Jibril, ini Yahya, ini Isa, dan dua-dua ini adalah anak dari satu mak saudara, dia sepupu kedua tu. Qala, kata Jibril, hadza Yahya wa Isa fasallim alaihima. Ini Yahya, ini Isa, ente kasih salam sama dia, ini ente punya senior. Okey, fasallamtu faradus salam. Aku beri salam, mereka jawab salam. Summa qala, mereka doakan, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Marhaban, welcome to the club. Selamat jadi nabi lah, macam kami dulu. Kami dulu pun berpengalaman lama jadi nabi. Welcome to the club. Selamat datang, wahai anak soleh, keturunan soleh, wahai nabi yang soleh. Soalannya, kenapa Nabi Yahya? Saya percaya tuan-tuan pun jarang dengar cerita Nabi Yahya ini. Dia sedap cerita Nabi Yahya ni. Bila Nabi jumpa dia, Nabi jadi semangat balik. Apa sebab? Perlu difahami bahawa sebelum Nabi Isra', Nabi ini menghadapi tekanan yang luar biasa daripada orang Mekah. Yang mana selepas kematian Abu Talib, Nabi sentiasa dirundung atau diganggu dengan ancaman yang mengancam nyawa dia. Sebab itu kata Aisyah, apabila Abu Talib meninggal, efeknya kuat. Mazalat Quraisyun ka'atan hatta tuwfiya Abu Talib. Orang Quraisy tak berani angkat muka selama Abu Talib hidup. Bila Abu Talib meninggal, masing-masing seng-seng lengan. Jaga engkau Muhammad. Dulu engkau ada paduka ayahanda jaga engkau. Sekarang ni siapa yang nak jaga engkau? Ni hadis riwayat Al-Hakim. Nabi teruk kena. Sehingga kan ada satu ayat dalam surah Al-Muzammil, Allah sampai beri pujukan, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wahai Muhammad, bersabarlah terhadap apa yang mereka sebut dan katakan kepada engkau, dan tinggalkanlah mereka dengan cara baik. Surah Muzammil ayat 10. Ayat ini adalah didikan daripada Allah kepada Nabi setelah dia dikecam teruk oleh orang-orang Mekah. Apa bentuk kecaman yang Nabi terima? Nabi dituduh sebagai penyair yang merekakan qasidah syair yang dia dakwa sebagai Quran. Bayangkanlah, dia dituduh sebagai orang gila, kurang akal, sehingga kan Abu Jahal dia telah mengupas seorang pencacai dan pencaci yang sekarang kita panggil sebagai cyber trooper. Kerjanya untuk hina Nabi menggunakan medium seni. Antara cyber trooper zaman itu An-Nadhr bin Harith
Ni memang kerjanya hari-hari hantar posting kutuk Nabi. Itu je kerja dia hari-hari. Nabi dituduh sebagai tukang sihir dan macam-macam ancaman yang Nabi dapat. Maka dalam keadaan ancaman yang begitu kuat itu, sebagai manusia, Nabi manusiawinya ada, dia rasa lemah, dia rasa takut nak meneruskan perjuangan. Sebab itu bila Nabi dihina di Taif, Nabi menangis daripada atas bukit sampai kaki bukit. Dalam suasana itu dia merintih berdoa kepada Allah, dan doanya begitu syahdu sekali. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hillati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah, lemahnya kekuatanku, sedikitnya kemampuanku, hilanya aku pada pandangan manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbil mustad'ifin wa anta rabbi. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Engkaulah Tuhan kepada orang yang lemah, dan Engkau juga adalah Tuhanku. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwi malakanhu amri. Engkau serahkan aku kepada siapa ya Allah? Adakah kepada orang jauh yang memandangku dengan rasa benci, atau kepada musuh yang menguasai diriku sekarang ini? Menangis Nabi. Pak, doa ni panjang lah. Nabi menunjukkan kebimbangannya. Masa nak balik pula ke Mekah, orang Mekah buat roadblock, cari Nabi kita. Maka Nabi dalam keadaan itu terpaksa mendapatkan khidmat dipanggil jiwar. Apa makna jiwar? Jiwar ni satu tradisi orang Arab untuk mendapat perlindungan atau suaka politik. Macam contoh, kita daripada Kuantan nak masuk Kampung Datuk Keramat misalnya. Katalah, ni contoh sajalah ya, Kampung Datuk Keramat, kita nak masuk cari rezeki, cari makan. Jadi kalau kita ni orang merantau yang tak datang pada mana-mana, buat pula perangai tak senonoh, memang kena tampar oleh orang kampung sajalah. Jadi untuk mengelakkan kena penampar, kita kena cari siapa orang di Datuk Keramat yang boleh lindungi kita. Zaman dulu tak ada polis. Zaman dulu dia panggil balong kawasan lah untuk nak jaga kita. Tak pun cari paduka ayanda, tiger pun boleh, tak ada masalah. Janji ada yang kalau apa-apa mengadu kat dia. Jadi zaman jahiliah dulu ada budaya ini. Nabi cari satu jiwar namanya Al-Mut'im bin Adi. Dia ni abang long kawasan. Dia ada tiger, 3-4 orang tiger yang memang ikut dia. Jadi Nabi berunding dengan dia, bang, kau jaga keselamatan aku gini. Dia setuju. Lalu keluarga dan kabilah Al-Mut'im bin Adi hunuskan anak panah, pegang pedang. Nabi jalan, dia escort. Sampai tengah jalan, ini dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum disebutkan, Al-Mubarakfuri. Abu Jahal bila tengok Mut'im bin Adi escort Nabi, dia tahan. Hei Mut'im, amujirun anta am mutabi' Muslim? Hei Mut'im, maaf aku nak tanya, engkau ni dah masuk Islam ke? Ke engkau hanya nak bagi insurans je dekat dia, perlindungan? Qalbal mujir. Oh no, aku jaga dia saja. Korang semua jangan kacau, dia bawah jagaan aku. Apa kata Abu Jahal? Qad ajarna man ajarta. Kami pun akan lindungi siapa yang engkau lindungi. Oh, sistem tu dah ada zaman dulu. Sebab itu pembelaan dan bantuan Mut'im bin Adi ni sangat berbekas di hati Nabi. Sebab Mut'im ni bukan Islam, tapi dia ada sifat kemanusiaan. Jadi Nabi sangat kenang budi dia. Dalam perang Badar, selesai perang, Nabi dapat 70 tawanan perang. Masa tu tak ada SOP. Perang ni dia punya POW nak buat apa? Tak ada Convention Geneva apa pun tak ada. Apa kita nak buat? Jadi mesyuarat. Orang ni cadang begini, orang ni cadang ambil denda, orang ni cadang bunuh, orang ni cadang masuk penjara macam-macam. Ketika itu kata Nabi, laukanal Mut'im bin Adi hayyan summa kallamani fi haula'in natna la taraktuhum lahu. Kalaulah Mut'im bin Adi masih hidup, aku akan rujuk dekat dia, tanya apa pandangan ente. Kalau dia kata pulang, aku pulang ya.
Kalau dia kata penjara, aku ikut cakap dia. Tapi dia dah mati. Aku tak sempat membalas budi dia. Sebab itu kita pun para pendakwah khususnya kita kena ada strategi begini. Masuk kampung orang jangan mengepak sangat, datang ceramah ke apa ke, kena ada juga strategi orang-orang yang kita boleh minta bantu kalau sebarang masalah berlaku. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun lepas dia masuk Islam, orang musyrikin tahu, dia pun guna khidmat jiwar. Jiwarnya nama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia beritahu kepada Al-As, engkau cover aku, apa-apa berlaku kau kena tolong. Al-As cover dia. Sebab memang Umar Al-Khattab gagah, tapi kalau sekampung pukul dia, dia tak daya juga nak melawan tuan-tuan. Dia kena ada cover, backup plan kena ada. Jadi balik kepada tadi, Nabi berada dalam keadaan ketakutan, lemah, nak berjuang, tersekat. Dalam keadaan itu Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan menghiburkan Nabi, dan salah satu program yang dia aturkan berjumpa dengan Nabi yang senior. Salah seorang yang Nabi jumpa adalah Nabi Yahya. Peristiwa Nabi naik ke langit merupakan peristiwa untuk melangitkan kembali Nabi, supaya kembali berkontribusi di bumi, jadi semangat balik. Kenapa jumpa Nabi Yahya? Nabi Yahya ini tuan-tuan bukan calang-calang Nabi, ni legend. Mungkin kita jarang dengar cerita Nabi Yahya ini. Nabi Yahya ini adalah salah seorang daripada Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel. Dan Nabi Yahya ni cerita dalam Quran ada 3 surah yang cerita tentang Nabi Yahya. Ada surah yang menceritakan namanya secara direct, disebut Yahya. Contohnya dalam surah Ali Imran ayat 39, ataupun dalam surah Al-An'am ayat 85, ataupun dalam surah Maryam ayat 7 dan 12, ataupun dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Tapi ada juga masa namanya diguna secara indirect. Allah Ta'ala tak sebut nama, tapi guna kata ganti nama saja, dhamir saja. Antaranya di dalam surah Maryam ayat 12 sampai 15. Siapa Nabi Yahya? Ini keturunan daripada Nabi Ibrahim AS. Kata Al-Hafiz Abu Qasim As-Sakir dalam kitab At-Tarikh, dia mengatakan salah silah Nabi Yahya ini, nama penuh dia Yahya bin Zakaria bin Ludan bin Muslim bin Sodak bin Hashban bin Daud bin Sulaiman bin Muslim bin Sadiqah bin Birkhaya bin Bal'atah bin Nahur bin Shalom bin Buhfashat bin Imanan bin Rahi'am bin Ishar bin Uwaid bin Abir bin Salmon bin Nashon bin Aminadab bin Aram bin Ashrun bin Faras bin Yehuda bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Dia keturunan daripada Nabi Ibrahim, daripada silah Nabi Yaqub alaihissalam. Ayah Nabi Yahya namanya Zakaria. Ayah dia ni tukang kayu. Ada cerita menarik tentang Nabi Zakaria ni. Ayah dia Nabi juga. Nabi Zakaria ni kahwin lama tak dapat anak. Kahwin lama, dia dikurniakan zuriat, dapat Nabi Yahya ni umurnya dah 90. Kata para ulama, punca dia tak dapat anak tu kerana isterinya itu mandul. Wallahu a'lam. Ceritanya mandul. Bukanlah mandul, saya ingat umur dah terlampau melengkat, mungkin dah 70 agak isteri dia. Dia kan orang perempuan kan, kilangnya tu ada tempoh operasinya. Sampai umur tertentu kilang tu tutup. Namanya menopause. Tutup lah, tak boleh buat apa lagi. Tapi macam orang laki-laki, dia tak ada menopause. Laki-laki tu dia panggil menopause. Dia tak ada lagi boleh sebut pisang, boleh lah kan? Boleh beranak lagi boleh sebut pisang lah. Lagi tak boleh sebut, tak payahlah. Jadi dia kahwin lama, umur 90 baru dapat anak. Yang ini Allah rakamkan dalam Quran, surah Al-Anbiya ayat 90. Fastajabna lahu wa hawabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Lalu kami mustajabkan doa Nabi Zakaria. Kami kurniakan dia zuriat namanya Yahya.
dan kami jadikan isterinya berkemampuan untuk mengandung. Sesungguhnya mereka berlumba-lumba dalam usaha-usaha untuk kebaikan, dan mereka sentiasa berdoa kepada kami dengan pengharapan. Surah Al-Anbiya ayat 90. Maka pendekkan cerita, Nabi Yahya pun lahir. Kenapa tadi Nabi kita dijumpakan dengan pakej Nabi Yahya dan Nabi Isa? Jawapannya kerana Nabi Yahya dengan Nabi Isa ni umurnya hampir sama, dan mereka ni bersaudara. Nabi Yahya dilahirkan 6 bulan sebelum Nabi Isa dilahirkan, dan mereka ni kedua-dua ni membesar bersama dengan pendidikan agama yang bagus. Kedua-duanya dilantik menjadi rasul. Jadi sebab itu diberikan pakej ketika bertemu Isra wal Mi'raj. Dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir ada mencatatkan pada muka surat 405, kana Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria bin Khalata, wa kana Isa yalbasu sufa wa kana Yahya yalbasul wabar, wa lam yakun li wahidin minhuma dinarun wala dirham wala abdun wala ammatun wala ma ya'wiyan ilaihi aynama jannahu wa ma lailu awya. Isa dan juga Maryam adalah sepupu. Isa suka pakai baju kain daripada wool, Yahya suka pakai baju buat dari kulit unta. Kedua-duanya tidak kaya, tak ada dinar, tak ada dirham. Mereka tidak memiliki hamba lelaki atau perempuan. Mereka tidak mempunyai harta untuk mencari perlindungan. Mereka bermalam di mana saja mereka nak bermalam. Falamma arada an yatafarraqa qala lahu Yahya awsani qala la taghdab qala la astati'u illa an aghdaba qala fala taqtani malan qala amma hadhihi fa'asa. Satu hari Nabi Isa dengan Yahya berpisah. Yahya cakap kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, beri aku nasihat. Isa kata, bang, awak jangan marah-marah. Awak suka marah-marah, jangan marah-marah. Kata Yahya, aku tak boleh lah. Kalau orang tak kerti bahasa, aku cepat marah. Orang buat benda-benda nonsense ni aku marah. Kata Isa, maka jangan, do not acquire anything of this world. Awak tinggalkan dunia ni, barulah awak takkan marah. Kata dia, mustahil. Dia ni rapat dia berdua. Nabi Isa dengan Yahya ni memang rapat. Ada disebutkan, kata Ka'ab al-Ahbar, perawakan Nabi Yahya ini dalam satu gambaran yang disebutkan dalam kitab Nihayatul Arab li Ma'rifatil Adab, kana Yahya bin Zakaria alaihi salam hasan al-wajhi wa surah, layyin al-janah, qasir al-asabi', tawil al-anfi, makrun al-hajibain, raqiq as-sauti, kathir al-ibadati, qawiyan fi ta'atillah azza wa jalla, wa qad sada an-nas bi ibadatihi. Yahya ni seorang yang mempunyai wajah tampan, berpenampilan segak, kata-katanya lemah lembut, jari jemarinya pendek, hidungnya mancung, keningnya bersambung, suaranya halus, sangat tekun kalau ibadah, taat kepada Allah. Beliau dalam ibadah kemuncak berbanding dengan manusia. Ini memang pujian yang diberikan. Allah pun puji Nabi Yahya. Kalau dalam Quran, wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Dan kami berikan kepada Yahya hikmah semasa dia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam, dan dari sisi kami kesucian dari dosa, dan dia adalah orang yang sangat bertakwa. Wa barra biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya, dan dia sangat berbakti kepada mak bapaknya. Dia bukan orang sombong dan juga derhaka. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya, dan selamat sejahteralah dia pada hari dia dilahirkan, hari dia meninggal, dan hari dia dibangkitkan. Surah Maryam ayat 12. Nabi Yahya ini dia memang terkenal dalam sejarah
sebagai Nabi yang penyayang. Masa zaman era dia, ketika itu 3 Nabi diutuskan serentak. Pertama Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Ni 3 ni dia punya servis serentak. Macam biasa Nabi-Nabi, servisnya habis Nabi ni sambung Nabi lain. Yang ni serentak servisnya. Jadi antara 3 ni yang paling penyayang sekali adalah Nabi Yahya. Nabi Yahya ini seluruh agama-agama sama ada Kristian atau Yahudi semua tahu dia seorang Nabi yang sangat penyayang. Dia orang yang sangat baik. Sebab itulah Nabi Yahya ini, untuk makluman tuan-tuan, kita orang Islam kurang kenal. Tapi rakan-rakan kita penganut Kristian sangat kenal. Sebab Yahya ini dalam tradisi agama Kristian, mereka gelarkan sebagai John the Baptist. John the Baptist ni sebagai John Yohanes si Pembaptis. Dalam tradisi agama Kristian, ada beberapa tokoh agama mereka yang dinamakan sebagai John. Ataupun dalam bahasa lama dipanggil Yohanes ataupun Johannes. Antaranya John the Baptist, John the Baptist, ini Yohanes Pembaptis. Ada John of Patmos, ini Yohanes dari Patmos. Ada John the Evangelist, mana Yohanes Penginjil. Kalau John the Evangelist ni dia salah seorang hawari. Nabi Isa alaihissalam dalam Quran disebut dia ada 12 hawari. Hawari ni sahabat rapat dia. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah amanna billah wa ashhad bi anna muslimun. Ketika Nabi Isa diderhakai oleh Bani Israel, dia buat announcement, siapa yang akan bantu aku tegakkan agama ini? 12 orang hawari mengangkat tangan menjawab, kami akan menolong agama Allah, kami beriman kepada Allah, saksikanlah bahawa kami semua tunduk kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 52. Dalam tafsir tak disebutkan secara terperinci siapa 12 orang ini, tapi dalam kitab Bible dia ada sebutkan the 12 disciples ataupun 12 apostle. Nama-namanya tidak sebut Quran tapi disebut dalam Bible. Antaranya namanya Peter ataupun Petrus, ini disebut, atau Simon dan macam-macam lagi. Ada nama James. James ini anak kepada Zebedius ataupun Zabedah. Ada nama John ataupun Yahya ataupun Yohanes. Yang ini bukan Nabi Yahya, namanya memang John juga. Dia John the Evangelist ini anak kepada Zabidi ataupun maknya nama Saloma ataupun Salome. Banyaklah, ada 12 nama. Jadi semua ini masuk di dalam eskatologi Kristian. Kalau dalam cerita Kristian ni kita share sikitlah. Dia lebih kurang saja dengan cerita yang kita faham daripada tafsir. Kalau dalam pahaman Kristian, Yahya ataupun Yohanes ini dia adalah anak kepada Zakarias dia panggil, dan maknya bernama Elizabeth. Elizabeth ini adalah sepupu kepada Maryam. Siapa Maryam? Maryam iaitu mak kepada Nabi Isa ataupun Jesus dalam pahaman mereka. Pada mulanya Zakaria dan Elizabeth ni dalam Bible, dia tak ada anak. Kerana dipercaya Elizabeth itu mandul. Satu hari Gabriel, malaikat Jibril lah kalau pahaman kita, datang kepada Zakarias. Zakarias beritahu isterinya mengandung. Sebagai dia tak percaya, dia kata saya dah tua, isteri dah tua. Gabriel kata ada tanda, ente ni akan jadi bisu beberapa hari. Itu tanda isteri sudah mengandung. Jadi dia pun tak dapat cakap selama beberapa hari. Itu dalam versi Bible. Maknanya ada sedikit persamaan dengan Al-Quran. Kenapa Nabi Yahya ini jadi contoh? Sebab kewafatan dia sangat menarik. Bukan menarik, jadi iktibar. Al-Hafiz Ibn Asakir dimeriwayatkan dalam kitab Al-Mustaqsa fil Fada'il Al-Aqsa daripada jalur sanad Abbas bin Sabah, daripada Marwan, dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Qasim, Nabi Yahya alaihissalam mangkat atau wafat kerana dibunuh.
Nabi Yahya mati dibunuh. Dan dia dibunuh pula, pembunuhannya ada kaitan dengan Raja Herodes Antipas. Herodes Antipas ni atau Antipatros adalah raja wilayah Galilea dan Peria. Ini semua di semenanjung belah Palestin sekarang. Raja Herodes Antipas ini, dia orang yang sama mengeluarkan arahan membunuh Nabi Isa. Sekarang dia pula keluar arahan bunuh Nabi Yahya. Dia memang orang Yahudi ni tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang. Favorite dia bunuh Nabi-Nabi. Oh, tu memang kesukaan dia. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, orang Yahudi ni dia bunuh 43 orang Nabi dan 170 orang pengikut-pengikut Nabi. Berdasarkan riwayat daripada Abu Ubaidah daripada Musnad Al-Firdaus, Bani Quraizah saja bunuh 43 orang Nabi waktu siang dan bunuh 112 pengikut Nabi pada waktu malam. Siang dibunuh Nabi, malam bunuh pengikutnya pula. Kata Imam Al-Qurtubi, orang Yahudi pernah bunuh 300 orang Nabi dalam masa sehari. Antara yang mereka bunuh Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, termasuklah juga Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Baik tu bila apa yang berlaku di Gaza sekarang, tembok budak, tembok orang perempuan, tak pelik lah. Dia Nabi bunuh-bunuh, belum salah, dia tak ada kuasaan. Jadi cerita dia kena bunuh ni apa sebab? Ceritanya adalah Raja Herodes Antipas ini, dia jatuh cinta dekat anak saudaranya sendiri. Anak perempuan tu anak saudara dia, nama Herodias Aristobulus IV. Lawa lah, memang lawa. Masalahnya Herodias ini isteri orang. Sudahlah isteri orang, anak saudara pula. Suami kepada Herodias ni nama Herod Archelaus. Dan mereka ada anak perempuan seorang nama Saloma. Tapi sebab Raja Herodes ni sudah angau jatuh cinta, dia nak juga kahwin dengan Herodias, anak saudara dia ni. Nabi Yahya yang ketika itu adalah Nabi, dia keluarkan larangan. Tak boleh kahwin dengan anak saudara, langgar syariat. Kan sampai sekarang kita tak boleh kahwin dengan anak saudara. Mana boleh kahwin dengan anak saudara, lawa macam mana pun anak saudara mana boleh kahwin. Jadi daripada dulu lagi hukum tu tak membenarkan. Jadi tak apalah, raja bila dia punya Nabi Yahya ni keluar arahan, dia okeylah. Masalahnya Herodias ni, perempuan isteri orang ni tadi, dia pula sudah berangan-angan jadi bini raja. Dia dah bercerai dengan suami dia. Maknanya tebus talak ke apa ke, dia nak kahwin juga dengan raja. Tiba-tiba Nabi Yahya keluar arahan tak boleh kahwin. Marah si Herodias. Dia panggil Nabi Yahya, dia kata tolong pinda undang-undang. Saya nak juga kahwin dengan raja ni. Nabi Yahya kata tak boleh, ni pak saudara. Peduli pak saudara, mak saudara, apa nak kahwin juga. Ubah undang-undang. Nabi Yahya kata tak boleh, ni bukan cerita musam janggut, boleh tukar undang-undang suka-suka hati. Ini undang-undang anak bikin, anak boleh tukarlah. Tak boleh, itu musam janggut. Undang-undang adalah undang-undang. Nabi Yahya tetap dengan pilihan dia. Saya takkan ubah hukum Allah. Jadi kata ulama, plot pembunuhan Yahya dirancang oleh wanita. Plot rancangan ini dibuat, ada satu riwayat yang paling sahih tentang kewafatan Nabi Yahya. Ini catatan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Dia ambil daripada jalur Urwah bin Zubair. Ma qutila Yahya bin Zakaria illa fi imraati bughyin. Nabi Yahya tidak dibunuh kecuali disebabkan dendam kesumat seorang wanita. Yang membunuh, yang merancang pembunuhan dia siapa? Salome. Siapa Salome? Anak perempuan Herodias. Kenapa pula dia yang bunuh? Kan bukan mak dia. Sebab dia kesian tengok maknya Frah tak dapat kahwin. Campur dia pun suka juga dapat pok tiri raja. Suka jadi. Siapa tak suka jadi raja tuan-tuan? Ulu kili apa semua suka. Jadi dia beritahu kepada mak dia, qalat li sahibiha
la arda anka hatta ta'tini bi ra'sihi fa dhahaba fa ataha bi ra'sihi fi tostin. Dia kata, jangan risau, esok saya akan bawa kepala Nabi Yahya siap letak atas dulang. Dia beritahu kepada Herodias. Saloma ni dia tak bunuh sendiri, dia aturkan pembunuhan. Dia cari tahu mana-mana punya anggota ke polis ke tentera apa tak tahu zaman itu, bagi upah tolong bunuhkan. Maka Nabi Yahya dalam riwayat disebut mati dibunuh ketika sedang tidur, dan badannya dikerat-kerat, kepala dikerat, badannya diasingkan, tangan diasingkan, kepalanya diletakkan atas dulang, dibagikan kepada mak dia. Mak dia bila dapat, tunjuk pula kepada Raja Herodes Antipas. Dia kata, lega lah aku tak suruh apa-apa, dah mati dah, selamat, boleh kita kahwin lah, kata dia. Jadi kepala Nabi Yahya ini dihina, diejek, diarak sekeliling kota untuk beri amaran kepada rakyat, jangan lawan raja. Kepala ni dihinakan, dibawa, diarak sampai ke Damsyik. Sampai ke Damsyik di Syria. Dan di Syria, kepala itu telah diambil oleh seseorang lalu dikebumikan di dalam Masjid Agung Damsyik ataupun Masjid Umayyad di Syria. Kalau kita nanti masuk Syria, pergi Masjid Umayyad, di situ ada makam kepala Nabi Yahya. Tahun 2001, Paus Paul John atau John Paul II, Pope daripada Vatikan, dia melawat Masjid Umawi dan dia sendiri telah melihat makam kepala Nabi Yahya yang duduk dalam masjid. Dan inilah kali pertama seorang Pope datang melawat masjid, melihat tinggalan-tinggalan sejarah. Dan badannya dikatakan dikebumikan sekitar Jerusalem. Sampai sekarang tak ada orang yang tahu mana lokasi sebenar badan Nabi Yahya. Cuma orang tahu kepala dia ada di Damsyik, Syria. Dan katanya potongan tangan Nabi Yahya diambil, disimpan di gereja Virgin Mary di Palestin, di Palestin, Baitul Maqdis, dan tangan ini kemudiannya diambil dan disimpan di bawah jagaan gereja Koptik di Mesir. Kristian Koptik di Mesir jaga tangan Nabi Yahya. Zaman Sultan Salim pertama dari Khilafah Uthmaniyah, ketika mereka tawan Mesir, tangan ini, tangan Nabi Yahya diserahkan kepada Sultan Salim pertama. Sultan Salim pertama bawa tangan Nabi Yahya pergi ke Istanbul, pergi ke Turki, dan sekarang tangan Nabi Yahya disimpan di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Bayangkan tuan-tuan, badan dekat Jerusalem, tangan dekat Istanbul, kepala dekat Damsyik. Kepala dekat Damsyik. Apa pelajaran untuk Nabi kita? Bila Nabi kita tengok, wow, ini Nabi Isa, Nabi Yahya, legend. Kepala kat sini, tangan sini. Aku tak ada orang pukul, takkan takut. Alamak, malu lah. Ini legend ni. Oh, Nabi pun jadi semangat balik. Rupanya Allah nak didik kepada Nabi, mu kena berani. Hakmu Abu Jahal cakap je, dia tak buat apa-apa pun. Dia mulut je. Yahya ni dulu kena kerat ni. Jadi Nabi jadi semangat balik. Jadi ini pelajaran untuk Nabi kita. Yang ni saya akan ulahkan lebih lanjut selepas ini. Saya ingat kita beri laluan dulu tak kepada azan. Ke tak apa? Saya pun tak tahu juga. Kita nak beri laluan dulu kepada azan. Mana pengurusi majlis tak tahu. Nak beri laluan dulu kepada azan ataupun langgar je ni. Atas masjid je. Azan dulu lah. Azan. Kita beri laluan pada azan. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita menyambung ceramah berkaitan Isra' Mi'raj pada malam ini. Sebab kita pihak Palestin izin jemaah kita ajakkan sedikit lebih kurang lebihkan syarat
tamatkan ceramah 90 masa lagi insya-Allah. Hadirin hadirat sekalian, malam ini kita menggali satu lagi ibrah dalam Isra Mi'raj, iaitu Nabi kita nak dididik oleh Allah untuk menjadi seorang Nabi yang berani dalam berjuang, berani berkata benar walau nyawa dipertaruhkan. Maka salah seorang yang Nabi dipertemukan adalah Nabi Yahya. Kalau orang tanya setakat mana beraninya Nabi Yahya, berani tak beranilah. Kepala di Syria, badan di Jerusalem, kaki di Istanbul. You berani, you tak berani. Macam mana pun kita sebatas bumi saja, dia punya berani, apa nak jadi, jadilah. Maka inilah Allah nak kepada Nabi kita, supaya memiliki sifat keberanian. Siapa berani, dia terpuji. Siapa penakut, dia hanyut. Apa tanda Muslim sejati? Di jalan Allah berani mati. Apa tanda anak jantan? Hidup mati atas kebenaran. Apa tanda manusia terpuji? Pada yang benar dia berani. Apa tanda manusia berani? Musuh datang dia menanti. Apa tanda manusia berani? Mengelak musuh pantang sekali. Wahai pemuda bijak bistari, pakai olehmu sifat berani, bulatkan tekad, teguhkan hati, di jalan Allah tempatmu mati. Wahai pemuda intan di karang, sifat berani hendaklah pegang, pantang anak jantan balik belakang, bercawat ekor dalam gelanggang. Wahai pemuda, kuatkan iman, pakai olehmu sifat pahlawan, berani tidak membilang lawan, takut melanggar pantang larangan. Ini anak jantan. Tujuan nak bagi Nabi berani. Allah didik Nabi kita jadi berani. Dan Allah nak kita pun umat dia jangan jadi bangsa penakut, pengecut. Elok parang kerana besi, elok besi kerana bajanya, elok manusia kerana berani, elok berani kerana benarnya. Jangan jadi bangsa pengecut. Apa tanda orang pengecut? Membela yang hak dianya takut. Apa tanda orang terkeji? Menghadapi musuh dianya lari. Apa tanda orang terlaknat? Bertemu musuh ekor bercawan. Apa tanda orang nista? Menghadapi lawan pucatlah muka, mulut besar, hati berkarat. Bertemu lawan larinya cepat. Takut mati menepi, takut bengkak merangkak, takut melawan duduk di hutan, takut bersakit hidup kena impit, takut bersusah makan tanah, takut berpenat terkulat-kulat. Wahai orang muda sekalian, hidup di dunia penuh cabaran. Patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak. Hilang semangat, maruah tercampak. Maka kita kena jadi orang berani, orang berpendirian teguh, semangat dalam perjuangan. Walhasil, Nabi kita ternyata menjadi orang yang sangat berani lepas pada itu. Luar biasa sekali. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah ahsanan nas wa kana ajwadan nas wa kana asja'an nas. Saya mengenali Nabi ini 3 perkara, kata dia. Pertama, dia orang paling baik. Yang kedua, dia orang paling tak kedekut. Yang ketiga, dia orang paling berani sekali. Sahabat, tara mana beraninya Nabi kita ni? Walaqad fazi'a ahlul madinata zata lailatin fantalaqa nasun qibla as-saut fatalaqahum Rasulullah raji'an wa qad sabaqahum ila as-sauti. Kata Anas, satu malam di Madinah ini dikejutkan dengan satu letupan yang sangat kuat, macam bunyi bom kuat. Semua orang Madinah yang tidur bangun, keluar dari rumah nak menengok apa yang meletup tu. Semua meneka-neka, kena serang ke kita ni, apa jadi? Semua meneka-neka. Tiba-tiba fatalaqahum Rasulullah raji'an. Dari jauh kami nampak debu berterbangan. Ada orang pacu kuda. Rupa Nabi kita baru sampai. Waqad sabaqahum ila sauti. Rupanya dia orang pertama pergi siasat. Bunyi apa?
Orang lain baru terhegeh-hegeh meneka-neka, Nabi dah pergi lah, punya berani. Dia pergi seorang, wa huwa ala farasin li Abi Talha uryin fi unuki sayf. Dia sempat ambil kuda Abu Talha, dia pinjam, dan dia menyandang pedang dengan begitu gagah sekali. Seorang dia je, tak ada bodyguard, tak ada escort. Dia pergi dulu. Ini keberanian. Sebab itu sepanjang sejarah Nabi ini, dia bukan hanya duduk di masjid gentai tasbih, tidak. Dia seorang pejuang. Nabi terlibat dalam 101 operasi peperangan. 28 ghazwah, 73 syariah. Ghazwah yang Nabi sendiri lead, yang syariah Nabi kontrol daripada pusat kawalan. Nabi ni berani. Ada satu riwayat kata Amr bin Auf, Nabi masa gali parit Khandaq, nak dalam peperangan parit, sahabat semua gali lah. Gali. Tiba-tiba mereka temui ada seketul batu besar warna putih bulat cantik dalam tanah. Batu tu tak boleh dihancurkan. Pakailah alat apa, tak akan alat patah semua. Sahabat pun mengadu pada Nabi, ya Rasul, ni gini. Nabi pergi tengok. Nabi tengok saja batu tu, apa respon dia? Tak apa, aku turun. Dia turun, dia tak suruh bodyguard dia turun. Dia turun. Dia tengok, oh ini boleh. Pergi dekat Salman Al-Farisi, beritahu dia aku nak pinjam dia punya kerubah yang besar punya tu. Pergilah sahabat mengambil dengan Salman. Nabi pun, ialah Nabi kan, dia baca apa agaknya, dia ketuk, batu tu terbelah, keluar cahaya yang begitu terang, sehingga masa itu Madinah tu waktu malam tu jadi terang kerana cahaya yang keluar daripada batu itu. Sahabat pun bila tengok cahaya, mereka pun takbir, Allahu Akbar. Nabi ketuk sekali lagi, keluar lagi cahaya, Allahu Akbar. Nabi pecah kali ketiga, barulah batu tu hancur. Ini bukan cerita rekaan, hadis riwayat Bukhari. Batu apa tu oleh orang UFO ke state material ke macam mana, kita meteor mana kita tahu. Tapi yang penting Nabi berani. Wah, itu kata Ali, komando dah Ali ni. Tapi kata dia, kami dulu di zaman Nabi, kalau peperangan dah jadi terlampau sengit, kami pun cuak juga. Musuh datang bawa senjata makin banyak, backup dia makin banyak, kami juga. Untuk nak naikkan semangat, kami akan berlindung dekat dengan Nabi. Dan ketika itu, kalau Nabi ada, kami jadi semangat. Nabi ni pembakar semangat kami. Ini hadis riwayat Ahmad. Ali cerita lagi, dalam perang Uhud, Ubay bin Khalaf maju meluru ke arah Nabi atas kuda. Dia nak bunuh juga Nabi. Sehingga dia kata, wahai Muhammad, aku takkan selamat kalau engkau selamat. Maka sahabat-sahabat Nabi yang nak buat kawalan rapat, mereka mengata, ya Rasul, boleh tak kami saja yang lawan sama dia? Apa jawab Nabi? Khallu anhu fa akhazal harbata fajazalahu biha yaqul ramahu biha. Biarkan dia berlawan dengan aku. Nabi ambil sebilah senjata, Nabi baling tepat kena. Dan ini ada khilaf di kalangan ulama. Kalau timbulkan satu soalan, pernah tak Nabi membunuh orang dengan tangan dia? Ya, ini ada khilaf yang luar biasa perbahasannya di kalangan ulama. Nanti lain tahunlah kita cerita, Nabi pernah tak dengan tangannya membunuh orang? Sebab dia orang yang baik. Adakah dalam peperangan dia tak bunuh orang langsung? Ini perbahasannya panjang. Ada satu dalam perang Hunain. Ketika perang Hunain, orang Islam jumlahnya ramai, 12,000 orang. Tetapi disebabkan overconfident, sebab mereka merasakan jumlah 12,000 orang ni ramai, kerana mereka asalnya daripada Madinah, jumlah tentera Islam hanya 10,000 orang. Sampai di Mekah dapat tambahan 2,000 anggota tambahan. Bila dah ada 12,000, dia orang overconfident.
Sekali lawan dengan musuh 20,000 orang. Musuh pula pakai senjata canggih, manjinik, macam meriam ada api. Bertempiaran lari. Perang Hunain ni ada disebutkan dalam Quran. Qad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum. Ingatlah ketika aku menolong kamu dalam peperangan Hunain, yang ketika itu kamu overconfident kerana jumlah kamu ramai. Dia kadang ada orang bila dia dapat nombor jumlah tertentu, dia terus rasa dia menang, dia rasa dia gagah. Jangan. Oh, we got numbers. Oh, convenience, legitimate. Kita dah ada angka. Jangan begitu. Allah Ta'ala tak suka awak sombong dengan jumlah. Ini dalam surah Taubah ayat 25. Berperang. Orang Islam lari. Tapi Nabi kita, bila dia tengok orang Islam lari, dia naik atas kuda. Dia seorang saja. Dia boleh beritahu kepada semua orang yang lari tadi, "Hei, ini Muhammad, ini Rasulullah, ini cucu Abdul Muttalib. Kalau tak ada orang, biar aku saja pergi lawan." Barulah keluar 2-3 orang keturunan Abdul Muttalib untuk bantu Nabi. Ali datang, ramailah datang, Abu Sufyan datang. Dia kadang manusia ni, kalau baca pantun dia tak semangat lagi. Sebut nama moyang dia, dia semangat. "Oi, cucu mak kilau apa? Cap ayam macam ni?" Oh, dia marah dia. Jangan panggil aku cap ayam, marah. Sebut nama mak kilau jangan, itu nama moyang aku. Contohlah. Awak ni cucu Tok Bahman tapi lembek, pemalas. Oh, dia tu jadi semangat. Jadi Nabi dia bakar. Ini cucu Abdul Muttalib. Mana cucu Abdul Muttalib yang lain? Jadi barulah jadi semangat. Maka dalam perang itu bunuh 6 peperangan yang mendapat harta rampasan perang terbanyak, iaitu 24,000 ekor unta, 40,000 ekor wakih perak. Satu wakih bersamaan 213 gram. Banyak. Paling banyak harta rampasan perang. Perang tu besar. Jadi itulah Nabi. Dia orang yang sangat berani. Hasil daripada didikan-didikan yang dia terima daripada Allah, antaranya menerusi peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dan keberanian ini Nabi didik pula kepada sahabat-sahabat. Sahabat Nabi pun memiliki keberanian luar biasa. Macam contoh salah seorang sahabat Nabi yang paling berani, namanya diabadikan di masjid tuan-tuan puan-puan, iaitu Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid Al-Walid ni bukan calon-calon orang. Kita yang carry nama dia ni, nama dia terlalu besar. Khalid Al-Walid diiktiraf being the best military commander in human history. Dia bukan cerita legenda lagi dah. Dia dah tahap dewa dah. Punya terror di dalam peperangan. Dia punya makam, dia kubur dia dekat Syria. Pada kuburnya tu, dia tuliskan peperangan yang dia pernah sertai. Luar biasa sekali. Hampir 50 peperangan. 50 tu pun mungkin sebab dah tak cukup marble tu nak tulis, tak cukup lah. Setakat 50 dia boleh catat. Banyak lagi agak lah. Dan daripada 50 peperangan, 14 peperangan paling diingati. 4 perang di Semenanjung Arab, 5 perang dengan Sasanid di Iraq, 5 peperangan Byzantine di Syria. Punya dia ni seorang komander tentera yang begitu hebat. Dia pernah kalahkan 240,000 tentera Byzantium dengan kekuatan anggota 46,000 orang saja. Dia boleh kalahkan ratus ribu jumlah. Dan punyalah dia ni jeneral perang yang hebat. Dia berjaya kalahkan 14 jeneral musuh pakai tangan kosong saja. Tak ada senjata. Tempuh jarak dekat. Tak apa disilat agaknya, disiku dada tu meninggal terus. 14 orang mati tangan kosong saja. Memang dia gagah. Tapi ialah, walau dia jeneral terhebat, dia mati sakit je. Mati sakit. Anak dia malu. Allah, ayah aku dapat pingat pahlawan perkasa SP macam-macam, mati demam dia, tak mati berdarah. Nak mati macam mana? Dia terror. Dia terror. Sebab dia terror, dia tak mati. Dia pandai mengelak, pandai bersilat pun tak mati lah jawab dia.
Jadi masa orang mandikan jenazah dia, badan dia ada 100 parut. Parut pisau, pedang, macam-macam. Tuan-tuan bilanglah parut di badan tuan-tuan ada berapa. Kalau kurang pada 5 tak payahlah mengaku berani. Kalau setakat jatuh lori 3 tan tu bukan betul parut biasa tu. Salah pijak jatuh. Adalah parut di lutut. Itu ialah ada. Dia ada 100 parut. Ini baru anak jantan. Dia ni Khalid Al-Walid ni ialah dia salah seorang panglima hebat. Dia ada ramai lagi panglima yang lain. Dia train anak buah dia pun berani-berani macam dia juga. Tuan-tuan ingat tak dialog antara Rostam Farrokhzad? Rostam ni Commander-in-Chief of the Sassanid Persian Force. Dia berdialog dengan Rabi' bin Amir bin Khalid bin Amr Al-Asidi At-Tamimi radhiyallahu. Kan cerita ada sahabat pergi berunding dengan Rostam. Rostam ni panglima angkatan 80,000 tentera. Dia ada pasukan dia 33 gajah perang. Dialog itu berlaku semasa Ma'rakah Qadisiyah ataupun Battle of Qadisiyah bulan November tahun 636. Ketika Rostam Farrokhzad, dia ni Commander-in-Chief, General 4-star, 3-star, bosor ni. Dia tengok orang Islam datang, dia hantar dia punya pegawai pergi runding. Kata kau pergi kat kemah orang Islam, cakap dia hantar komandan dia tertinggi nak bincang dengan aku. Sepatutnya yang datang Khalid Al-Walid lah. Tapi Khalid Al-Walid tak layan. Kata ada pasal aku nak pergi jumpa dia. Tak boleh tuan, dia nak bincang apa ke yang patut. Tuan hantarlah panglima-panglima kanan ada. Panglima kanan ada lagi 2 star, 1 star ada belaka. Sa'ad Abi Waqqas, Musana Al-Haris, Huzaifah Al-Yamani, Nu'man bin Muqarrin, Abu Ubaid, Hisham bin Utbah, Abu Layla, Qaq' ibn Amru. Qaq' ni panglima GGK. Memang grup gerakan betul. Dia sebab zaman Sayyidina Umar first time buat komando. Zaman Osman, zaman Abu Bakar tak ada komando. Zaman Nabi lagi lah tak ada. Grup gerak khas tak ada. 69 komando semua tak ada. Omar start panglima pertama Qaq' bin Amru. Ini geng-geng pergi perang sebulan dah duduk. Orang lain baru sampai tergeh-geh. Dia dah sebulan dah duduk di situ. Qaq' bin Amru. Khalid Al-Walid tak hantar. Ketika datang utusan, dah guna gaya nak bincang ni. Kata tak payah. Hantar budak kita je. Hantar siapa tuan? Carilah siapa-siapa yang sesuai. Ustaz-ustaz kagat ke apa yang patut suruh hantar. Kagak hantar dia. Punyalah Khalid kata, dia bukan, it's not my level. Biar dia jumpa budak-budak kita. Akhirnya cari hantar Rabi' bin Amir. Tak tahulah berapa, tak ada star pun dia ni. Pergi. Bila Rostam datang, situ dia dah nampak, kena dah aku hari ni. Kena dah. Aku pingat sepapan borok 3 batang je bintang. Aduh lemah tu. Situ dia dah kena dah. Khalid ni dia memang best. Tapi orang yang dihantar bukan calon-calon orang. Mana orang hantar tu berteror juga. Rostam Farrokhzad tanya, mu nak benda? Mari lawan dengan aku. Mu tak ramai, aku ramai. Ini kampung aku. Aku tahu selok-belok. Bukan nak benda dalam hidup ni. Rabi' bin Amir ni dia jawab macam panglima-panglima punya jawapan. Kami datang untuk membebaskan awak daripada jadi hamba dunia, jadi hamba Allah. Ini jawapan orang iman kuat. Jadi Khalid Al-Walid ni seorang panglima hebat. Panglima-panglima Parsi berapa orang tersungkur di tangan dia. Hormuz, Indra Zahur, Rostam Farrokhzad, Bahman Jadu, Kahran bin Karyan, Aqqa bin Qais, Shirazad, Abdul Aswad dan ramai lagi. Khalid Al-Walid ni nama yang diabadikan di masjid ini. Marilah kita jaga nama ini. Panglima yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Tapi tuan-tuan sekalian, ada pernah sekali sahabat dia tanya sesama dia. Dia tanya, "Ukhbiruni man asja'an nas."
Ali pernah tanya kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat sekalian, sepaham kamu, daripada seramai-ramai sahabat Nabi, siapa paling berani sekali? Kalau kita semua akan jawab, Khalid Al-Walid. Orang ketika ditanya siapa sahabat paling berani, sahabat-sahabat menjawab, anta ya Ali. Yang paling berani engkau wahai Ali. Ini pun kita tak nafikan. Ali ni berani, tak ada orang petikai, cuma dia ni tak mengetuai peperangan. Dia bukannya full time army. Dia mungkin duduk 69 komando agaknya, dia bukan duduk dalam army. Jadi lain, padangnya berbeza. Nabi pernah sebut, la saifa illa Zulfikar wala fata illa Ali. Tidak ada pedang terbaik melainkan Zulfikar, dan tidak ada pemuda anak jantan melainkan Ali. Kenapa Ali? Ali ni kalau berdasarkan resume dia, memang dia berani. Pertama, dia pernah gantikan tempat tidur Nabi masa hijrah. Tak ada orang berani, tuan-tuan. Tuan-tuan berani selubung dengan kain menyamar. Kalau musuh datang terus tikam, mati bodoh gitu je. Ali dia tak takut. Kalau kita cuak juga 50 pemuda berkuda. Baik tu kita korang tanya ni, Ali, masa hang sembunyi bawah selimut, hang tak takut kena tikam? Mati Kata Ali, kalau aku mati tak ada apa-apa masalah, tapi kalau Nabi mati, Islam mati, biarlah aku mati. Ini anak jantan. Anak jantan. Ali ni dalam sejarah peperangan dia ikut semua perang kecuali perang Tabuk. Tabuk dia tak ikut sebab Nabi arahkan dia in charge jaga Madinah. Kerana Madinah Nabi dapat pelaporan dari risikan akan ada serangan juga dari arah lain untuk mengalihkan tumpuan kita. Dia akan serang pula Madinah daripada arah satu lagi. Jadi Ali kena in charge jaga Madinah. Dan Ali ni dalam sejarah peperangan Islam dia pakar mubarazah fardiyah. Mubarazah fardiyah ni perang lawan satu. Dia Arab, dia ada satu budaya. Sebelum perang besar, dia akan lawan satu persatu dulu, seorang lawan seorang. Mungkin budaya ni diambil daripada zaman Rom Parsi agaknya. Kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita kerajaan peperangan Trojan ke apa, memang tu cara dia orang. Sebelum lawan yang besar, dia akan hantar panglima-panglima dia lawan dulu. Bersilat dululah, silat pula apa ke, lawan. Siapa tikam mati, lawanlah. Itu cara dia. Jadi Ali ni dia pakar duel, sangat pakar. Asal dia lawan, dia menang. Semasa operasi perang di Yaman, dia pernah dilantik menjadi panglima perang. Dan dia adalah kawalan rapat Nabi. Sebab itu saya lebih mengatakan Ali ni bukannya tentera, dia lebih pada polis. Sebab dia banyak buat kawalan rapat pada Nabi. Dia dalam perang Uhud, dia jadi bodyguard Nabi. Perang Hunain pun dia jadi bodyguard Nabi. Bahkan dalam peristiwa pengkhianatan Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu, Ali jugalah yang dikerahkan untuk mendapatkan maklumat sulit. Ali, dia cerita Hatib Balta'ah ni sahabat Nabi, veteran perang Badar. Dia bocorkan rahsia Fathu Mekah. Nabi nak masuk Mekah, dia buat surat hantar pada keluarga dia menceritakan Nabi nak masuk Mekah. Surat tu dia dah postnya pula dah berjalan. Jadi dapat berita tu kepada Nabi. Macam mana Nabi boleh tahu? Kerana Nabi ni dia punya risikan dia luar biasa, special brand dia. Siapa special brand Nabi? Jibril alaihissalam. Kalah segala risik yang ada. Jibril tu kan risik dia. Ya Rasul, masalah besar. Apa masalah? Bocor dah rahsia. Hatib Balta'ah gini. Surat ada kat mana? Dia pun bagi dia punya GPS apa semua, lokasi dia berapa. Kena hantar anggota segera pergi kejar surat itu. Ketika berlaku begitu, Nabi akan lantik siapa? Ali. Maka ketika itu Nabi telah menghantar 3 orang komando dia. Tapi komando bukan JJK, ni 69 komando lah. 69 komando dia. Pertama Ali, kedua Zubair, ketiga Al-Miqdad. Pergi ke satu kawasan nama Raudatul Khah. Nabi syaur cerita ni. Ali dipanggil tengah malam. Ali ni memang komando sejati betul lah.
Panggil tu lapor diri. Ali, kau pergi satu tempat nama Raudatul Khah. Jumpa satu orang perempuan bawa kuda. Kau tahan dia, ambil surat pada dia, bawa balik. Boleh apa? Tak ada tanya kuda warna apa, perempuan tu baju tudung apa, tak ada surat apa, urgent ke? tak ada soalan. Nak selalu ke? Tak. Tak boleh esok. Tak. Ini komando sejati. Never say no. Never say no. Terjun. Ali tu pergi kejar. Kerukuk. Jumpa satu orang perempuan. Dia pun tahan. Faqulna akhrijil kitab. Ali kata, kau buat bagi kerjasama, sila bagi saya surat. Saya nak surat. Faqalat ma ma'i min kitab. Surat apa awak cakap? Saya tak ada apa-apa surat. Apa surat? Mana ada surat apa-apa? Ali ni komando tuan-tuan, dia bukan minat dengan balas pantun panjang-panjang. La tukhrijanal kitab aw la nukiyanna thiyab. Kau bagi kerjasama, kalau kau tak bagi surat, saya telanjangkan kau sini juga. Pilih antara dua. Nak telanjang sini. Ni laluan orang ramai ni, habis kena macam-macam. Zaman tu tak ada suhakam tuan-tuan, boleh ugut-ugut begitu, tak ada masalah. Perempuan ni takut bagi surat. Dia balik lari bawa pada Nabi. Nabi maksud dah panggil mesyuarat keselamatan dah. Mesyuarat sulit. Datang Umar Al-Khattab apa semua. Nabi kata kita ada masalah besar. Apa masalah gini-gini, Nabi cerita maklumat kita bocor ke musuh. Mana apa cerita? Nabi pun tunjuk surat. Umar baca menggigil. Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqu hadzal munafiq. Ya Rasul, berikan arahan. Saya akan kerat kepala dia, saya bawa depan sekarang tu. Kata Ali, jangan kerat. Innahu qad syahida badran. No. Aku tetap hormat dia sebab dia veteran perang Badar. Ingat tuan-tuan, kita yang bukan anggota malah ni orang awam ya. Nabi kita, dia sangat memuliakan bekas anggota. Baik itu kita sedih kalau masyarakat kita tidak hormat kepada veteran. Tak boleh. Sunnah Nabi menghormati veteran. Kita kena hormat. Sebab mereka mengorbankan jiwa, raga, usia mereka untuk memastikan negara kita tidak dicerobeh musuh. Baik itu Nabi walaupun Hatib Balta'ah tu buat pengkhianatan, dia kata aku tak akan ambil tindakan pada dia sebab dia veteran perang Badar. Innahu qad syahida badran. Dan aku, kata Nabi, pernah bersabda pada geng ni, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Buatlah apa-apa, kamu semua masuk surga belaka aku doa. Dan kisah Hatib Balta'ah ini diabadikan dalam Quran surah Mumtahanah ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan musuhku dan musuhmu sebagai sahabat setia yang kamu sampaikan berita-berita rahsia-rahsia dek kerana sayang kamu pada mereka. Jadi Ali ni komando berani. Jadi kata sahabat, tak ada dah orang yang berani melain kau wahai Ali. Kata Ali, sebenarnya dah. Kalau aku cakap mesti korang semua terkejut. Sahabat yang paling berani bukan aku. Habis siapa wala Ali? Qal Abu Bakar. Sahabat Nabi paling berani Abu Bakar. Semua orang terkejut. Tuan-tuan pun terkejut. Celah mana pula Abu Bakar? Abu Bakar pergi perang pun dah. Kenapa pula Abu Bakar pula jadi hero? Kerana Abu Bakar ni orang pertama beriman pada Nabi. Dia menemani Nabi dalam hijrah. Dia orang pertama percaya pada Nabi. Sebelum wujudnya Khalid Walid, aku dan ramai pendekar lain yang mula-mula membela Muhammad atau Nabi, Abu Bakar lah orang. Cuma bila dia tengok dah ramai bodyguard, dia pun tak jagalah. Sudahlah, habislah tugas aku. Dialah orang pertama yang menjaga. Sebagai kesimpulan, marilah kita mengambil iktibar cerita Isra' Mi'raj untuk menjadi orang yang lebih bersemangat dalam menjalankan tugas. Terutama kita sebagai anggota keselamatan, anggota pasukan keramat ini, anggota Angkatan Tentera Malaysia. Marilah kita menjadi orang yang berani dan bersemangat. Pada anak-anak muda di luar sana yang juga mungkin bukan anggota keselamatan, tetapi sebagai orang Islam, kita kena jadi orang berani. Apa guna kepuk di ladang kalau tidak berisi padi?
Apa guna berambut panjang kalau tidak berani mati? Kerat je lah rambut tu kalau takut mati. 5 bentan tepi tingkap, budak-budak melempar buruk, harimau di hutan lagi ku tangkap, ini pula cicak mengkarung. Guruh berdentum, bumi bergegar, ayam jago sedang bersabung. Jangan cakap saja berdegar-degar, puluh senjata, jom kita bertarung. Anak Cina bersampan kotak, muatan sarat dengan ragi. Biar retak bumi ku pijak, tapi kamu takkan ku lepaskan lagi. Sampan kotak mengapa di kayu, hendak belayar ke teluk seberang. Patah kepak kita tongkatkan paruh, pantang menyerah tengah gelanggang. Tuan puteri pergi ke Lukut, bawa pulang kacang panjang. Sedikit pun hati kita takkan takut, jom kita bertarung di gelanggang. Inilah anak jantan sejati. Sekadar itulah saja sembang-sembang malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami bertemu bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wal dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.